Assalamualaikum and welcome to my channel guys. Kepada yang baru sahaja sampai dekat channel Nas Winchester ni, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification dan like semua video-video aku. Dan kepada yang telah subscribe pada channel aku ni, aku nak cakap terima kasih sebab korang memang memberikan aku sokongan yang padu guys. I really appreciate the support, korang memang terbaik. True crime pada hari ni aku nak sampai kepada korang kan, dia bukan sahaja berkenaan dengan segala pembunuhan, segala benda-benda kejam ni kan, tetapi dia ada satu benda yang for the first time ever tak pernah terjadi lagi, di mana pihak detektif ataupun pihak polis mereka telah bekerjasama dengan seorang penjahat ataupun seorang serial killer. Menarik gila guys cerita ni and orang-orang yang terlibat ni semua bukan yang calang-calang tau. Memang yang the next level legendary orang kata yang tahap dewa punya lah. Memang tahap gila punya tinggi lah. Okay, memang legendary punya serial killer which korang memang kenal guys. Okay, so basically cerita dia untuk hari ni kan, dia mengisahkan seorang serial killer ni kan, dia telah menawarkan dia punya servis ataupun bantuan kepada pihak detektif untuk menangkap seorang lagi serial killer guys. Macam biasa korang pernah dengar sebelum ni aku sampaikan cerita true crime kan, di mana serial killer membunuh serial killer yang lain kan. Tetapi bukan guys, time ni serial killer ni kan dia membantu detektif daripada dalam penjara guys. And then detektif itu macam, okay jom kau tolong akulah settlekan masalah ni kan, which tak ada siapa pun pernah expect serial killer ni akan membantu mereka guys. Dan serial killer yang telah membantu pihak detektif, pihak polis, jabatan polis sebagai semua adalah the one and only Ted Bundy. Jadi tanpa memuaskan lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Jadi untuk memulakan kisah pada hari ini kan, macam mana benda ni terjadi adalah apabila semasa Ted Bundy dia berada dalam penjara kan, menunggu hukuman mati dia. Macam korang tahu yang mana follow kisah Ted Bundy ni, dia telah dihukum mati dengan electric chair yang diberikan nama sebagai The Old Sparky. Okay, so pada time ni dia sedang menunggu dia punya hukuman mati tu dalam penjara. Dan dekat sini kan, dia pernah membantu pihak polis untuk menangkap seorang lagi serial killer guys, yang tengah berleluasa pada masa itu Dan nama serial killer itu adalah Gary Ridgway, ataupun nama samaran dia yang diberikan adalah sebagai The Green River Killer. So dekat sini telah menimbulkan satu persoalan macam, mengapa Ted Bundy nak bantu pihak polis kan, padahal dia dulu era Ted Bundy membuat dia punya pembunuhan bersiri kan, memang dahsyat, memang the most wanted person dekat dunia ni guys, tetapi hendak menolong pihak polis guys. So apa sebab dia kan? Adakah sebab dia ada sifat dendam ke dekat Green River Killer ni, ataupun dia jealous ke kan, ataupun dia nak tunjuk siapakah the legendary serial killer yang sebenar? Yes, hari ni aku akan rungkaikan kepada korang macam mana pihak detektif telah mendapat bantuan daripada Ted Bundy, the legendary himself. Tetapi sebelum itu, aku akan memperkenalkan korang serial killer yang dicari-cari ni, yang bernama Gary Ridgway, ataupun nama famous dia adalah The Green River Killer. Nama penuh dia adalah Gary Leon Ridgway, yang telah dilahirkan pada 18 Februari 1949, juga dikenali sebagai The Green River Killer. Dia adalah seorang pembunuh bersiri yang paling the most wanted dekat Amerika pada masa itu. Dia pada mulanya telah disabitkan dengan 48 pembunuhan berasingan, dan sebagai sebahagian daripada rundingan pengakuan dia, sabitan lain telah pun ditambah guys, menjadikan jumlah sabitan dia menjadi kepada 49. Dan dekat situ dia telah menjadikan dia sebagai pembunuh bersiri kedua paling prolific dalam sejarah Amerika Syarikat. Kalau dia nombor 2, siapa nombor 1? Yang sedang melingkup dalam penjara tu kan, itulah dia guys. Dia telah membunuh sejumlah besar wanita remaja, wanita yang bekerja dan juga pelacur di negeri Washington pada tahun 80-an dan juga 90-an. So semasa zaman tu kan, zaman era tu kan, pihak polis, pihak detektif mereka macam susah nak cari solution untuk menangkap Green River Killer ni tau. Okay, so dengan tiada petunjuk dan kira-kira jumlah 40 mangsa telah muncul pada time tu, pihak berkuasa yang sedang menangani kes Green River Killer ni semakin terdesak untuk mendapatkan maklumat-maklumat terbaru.
Dan sebelum itu, Ted Bundy dia telah menghubungi Departmen Detektif untuk menawarkan bantuannya dalam penyiasatan selepas dia telah membaca mengenainya di dalam sebuah surat khabar. Jadi pada tahun 1984, Detektif Dave Ratchett dan juga Robert Capel memutuskan untuk menerima tawaran bantuan Ted Bundy. Dan kes Green River Killer ini adalah antara kali pertama pihak berkuasa meminta bantuan seorang pembunuh bersiri untuk menyiasat serial killer yang lain, guys. Ini memang rare gila, korang tahu tak? Memang gempak siut kalau fikirkan balik. Dan fakta tentang kes Ted Bundy dan hidupnya terbukti berguna dalam mengetuai penyiasatan untuk Gary Ridgway ni tahu. Yang akhirnya dia telah disabitkan bersalah atas pembunuhan 49 wanita. Kedua-dua pembunuh bersiri itu iaitu Ted Bundy dan juga Gary Ridgway. Diorang ni memang expert untuk menyembunyikan diri mereka semasa mereka sedang dicari-cari oleh pihak-pihak berkuasa tau. Memang pro gila, guys. Diorang ada dia solution, ada dia cara untuk membebaskan diri tau. Dan seperti teman wanita lama Ted Bundy iaitu Elizabeth Koffler, sama juga macam isteri Gary Ridgway, mereka tidak mempunyai konsep tentang pembunuhan suami mereka itu tau. Okey, dan motivasi dan juga persamaan antara Ted Bundy dan juga Gary Ridgway memberikan pandangan yang menarik di dalam minda dua orang pembunuh bersiri yang paling prolific dalam sejarah Amerika Syarikat. Jadi semasa Ted Bundy telah menawarkan bantuan dia kepada pihak detektif, semasa itu dia telah ditempatkan di penjara di Florida, di mana Ted Bundy telah menulis sepucuk surat kepada syarif dan juga detektif yang bernama Dave Ratchett selepas dia telah melihat gambar dia dalam artikel gambar berkenaan dengan The Green River Killer. Jadi dalam surat itu Ted Bundy ada berkata, "Jangan tanya aku mengapa aku pakar dalam bidang ini. Kau kena terima sahaja yang aku ni memang pakar dan daripada sinilah kita boleh bermula untuk mencari The Green River Killer." Itu adalah kata-kata Ted Bundy yang telah ditulis dalam surat tersebut. Namun begitu, guys, Dave Ratchett dia bertanya kepada Ted Bundy mengapa dia fikir yang dia boleh membantu untuk penyiasatan itu, dan Ted Bundy pula menjawab dengan tanpa mengaku bersalah dan juga secara jelas. Dia berkata yang dia memang serasi dengan perbuatan ataupun taktik-taktik pembunuhan Green River Killer itu tau, guys. Memang for sure lah, guys. I mean, Ted Bundy, guys, dia adalah seorang pakar serial killer yang telah membunuh lebih daripada 30 orang wanita di 7 buah negeri daripada tahun 1974 sehinggalah 1978. Dan bagi detektif Dave Ratchett ni kan, dia sedar yang mereka berdua, Ted Bundy dan juga Gary Ridgway ni, mereka kekurangan emosi ataupun keinsafan dalam diri mereka tau. Okey, sebab dia ada berkata berkenaan dengan mereka berdua, dia cakap yang dorang ni pada mula-mula dia terdapat tiada langsung penyesalan dalam diri mereka tau. Tetapi untuk Gary Ridgway ni, dia tidak mempunyai sebarang perasaan terhadap sesiapa pun, termasuklah keluarga dia. Dan dia juga ada berkata, dan itulah yang saya boleh nampak dalam diri Ted Bundy dengan apa yang saya boleh nampak dalam diri Gary Ridgway. Dan Dave Ratchett juga ada berkata yang kedua-dua serial killer ni, mereka sentiasa berusaha untuk mendapatkan perhatian daripada segala pembunuhan mereka itu, di mana boleh memberikan mereka rasa kuasa dan juga kawalan. Bermaksud dekat sini, dia cakap yang pembunuh-pembunuh bersiri kat sana, mereka hendakkan that power, that dominancy dalam masyarakat kat sana tau. Okay, based on mereka punya pembunuhan mental. Dan detektif itu juga dia tidak setuju bahawa pembunuh bersiri ni dikenali sebagai orang yang licik dan juga bijak. Dan dia juga berkata yang Gary Ridgway dan juga Ted Bundy hanya mahu berasa dominan, jadi mereka selalu memangsakan mereka-mereka yang terdedah dan juga lemah. Dan detektif Dave juga ada berkata yang dia menyifatkan mereka ni sebagai tokoh yang menyedihkan dan juga bukannya pakar dalam memanipulasikan keadaan melalui segala pembunuhan mereka. Sebab dia pun tak naklah kot-kot lah. Macam yelah, bila diorang jadi serial killer yang top, akan ada dia muncul serial killer yang bawah-bawah ni kan, yang pandang mereka sebagai tokoh. Tapi diorang ni tak, sebenarnya diorang ni memang orang jahat. So kenapa nak jadikan mereka ni sebagai tokoh, betul tak kan? So dia nak elak daripada benda-benda macam tu terjadi tau. Dan dia juga pernah berkata yang Ted Bundy dia kelihatan cemburu dengan perhatian yang diterima oleh Gary Ridgway semasa siasatan, dan teori ini juga adalah selaras dengan tindakan Ted Bundy semasa perbicaraannya pada masa dulu tau. Okey, di mana dia bertindak sebagai peguam dia sendiri, guys. Okey, dan juga merujuk diri dia sebagai orang ketiga yang diberikan nama sebagai Mr. Bundy. Di mana dekat situ Ted Bundy dia akan melaksanakan pelbagai muslihat ataupun taktik-taktik licik yang lain demi menarik perhatian orang ramai.
Dan Ted Bundy juga difahamkan yang orang ramai memang terpesona dengannya dan akan memberi perhatian kepada apa sahaja yang akan dikatakan oleh diri dia itu. Dahsyat, dia punya ego ke langit guys. Okay, macam aku pernah explain dekat korang dululah. Okay, serial killer ni kan, dia ada sifat ego narsistik tu kan. Dia nak nampak macam dia ni hebat, dia ni the one and only, orang yang paling gempak lah pada time tu. So basically itu adalah sifat-sifat yang dah tertanam dalam diri pembunuh bersiri tau. Dan selepas itu, terdapat 2 orang wartawan telah memberitahu Ted Bundy yang mereka mungkin akan menulis buku mengenai dia tau. Dan 2 orang wartawan itu juga ada menyatakan tentang kebimbangan dan juga populariti Ted Bundy. Tetapi apa yang Ted Bundy jawab kepada mereka adalah, aku tak peduli apa korang nak kata, apa yang korang nak tulis dalam buku tu berkenaan dengan aku, selagi ia boleh dijual, aku tak kisah, korang tulislah apa-apa. Dekat situ boleh nampak tahap dia punya ego, tahap dia punya riak kan, Ted Bundy dekat situ tau. Memang next level guys. Dan begitu juga untuk Gary Ritchie, di mana Dave Ratchet menyatakan yang Gary Ritchie ni dia selalu cuba untuk menggambarkan diri dia sebagai seorang yang positif, iaitu apabila dia tidak pernah bercakap tentang semua wanita yang telah dibunuhnya. Sebab dia percaya whatever benda yang dia buat, okay, dia bunuh ke tidak bunuh ke, eventually in the end orang still akan tulis sesuatu berkenaan dengan dia dalam sebuah buku. Dia nak buat lah kan, nak tulis buku pasal Gary Ritchie, The Grave Killer kan. Dia fikir macam tu tau. Baik buruk orang tetap akan bercakap berkenaan dengan dia. Jadi berkenaan dengan segala pembunuhan Gary Ritchie okey, juri secara rasmi telah mensabitkan kesalahan Gary Ritchie atas 49 pembunuhan yang dia telah buat tau. Tetapi Gary Ritchie dia telah mengaku lebih banyak lagi sebenarnya. Dan untuk mengelakkan daripada hukuman mati, Gary Ritchie ni dia telah memutuskan satu perjanjian dengan seorang pendakwa di mana dia hanya mengaku ke atas kesalahan yang dia betul-betul lakukan. Aku pun tak tahu apa maksud dia kat sini, tapi dia kata macam tu guys. Dia berkata yang dia hanya akan mengakui segala pembunuhan yang dia lakukan kerana dia tidak mahu mengambil kredit daripada pembunuh ataupun serial killer yang lain. Nampak dekat sini guys, serial killer ni selain sifat ego, narsistik semua kan, mereka ni juga handal ataupun pakar untuk bermain dengan mainan psikologi, psychological games. Itulah gameplay serial killer sebenarnya guys. Okay, dia nak psycho korang tahu tentang apa yang mereka telah buat. Dan dia juga ada berkata, mengapa saya perlu mengaku kalau benda-benda itu bukanlah milik saya? Sebab saya memang berbangga dengan apa yang telah saya lakukan. Saya tidak mahu mengambilnya daripada orang lain. Mengambilnya itu mengambil spotlight daripada serial killer yang lain. Lain macam Mamat ni okay, dia fikir kan, lain macam betul lah. Tetapi guys, Gary Ritchie juga ada memberitahu seorang wartawan yang bernama Charlie Hager jumlah nyawa orang yang telah diragutnya lebih hampir kepada 80 orang. Tetapi Charlie dia berkata dia macam meragui tentang dakwaan Gary Ritchie itu tau. Dan dia percaya Gary Ritchie mungkin cuba untuk meningkatkan jumlah untuk mendapatkan title kemasyhuran di kalangan orang ramai. Charlie Hager juga telah membuat satu spekulasi bahawa Green River Killer ini hanya mahu dianggap sebagai yang terbaik dalam sesuatu dan juga meningkatkan jumlahnya untuk membolehkannya mengatasi Ted Bundy sebagai serial killer yang paling prolific pada time tu. Diorang memang nak berlawan guys. Nombor 1 dengan nombor 2 nak bergaduh, nak ambil top spot kan. Winner chicken dinner tiba. Jadi untuk penyiasatan ke atas Gary Ritchie, Ted Bundy dia ada memberikan petunjuk kepada detektif untuk membantu mereka menjejaki Gary Ritchie, di mana dia telah memberitahu penyiasat Robert Capel dia boleh agak Green River Killer untuk meninjau semula kawasan tempat dia membuang mayat mangsa dia. So dekat sini menunjukkan yang Ted Bundy ni kan, dia bagi tahu detektif yang dia boleh estimate apakah yang akan dilakukan oleh Green River Killer ini. Dan dia juga ada mencarangkan pihak polis untuk mengintai tapak pelupusan sebelum mengumumkan penemuan mereka secara terbuka. Dan dekat situ Robert Capel ni dia sedar bahawa Ted Bundy juga memang obses dengan tapak pelupusan mayat-mayat mangsa dia sendiri dan juga berkemungkinan mengaku tentang modus operandinya melalui Gary Ritchie. So, apa yang telah dilakukan oleh Ted Bundy itu untuk membantu mereka kan, telah membuka mata Robert Capel di mana okey, ini adalah cara-cara macam mana Ted Bundy buat kerja-kerja dia dulu tau. So dekat sini detektif-detektif yang terlibat tu dah slowly masuk ke dalam minda seorang serial killer.
Dalam buku Robert Capel tentang Ted Bundy dan juga Gary Ridgway, dia ada berkata tau, saya masih percaya bahawa kebanyakan hipotesis Ted Bundy adalah projection ataupun seperti cermin ke atas diri dia sendiri. Dan selain daripada motivasi dia, Ted Bundy mungkin jadi betul dan Robert Capel mendapat gambaran tentang minda dan juga motivasi seorang pembunuh bersiri. Ted Bundy juga telah memberitahu detektif yang pasti akan ada lebih ramai lagi mangsa dalam kes Green River Killer ini sebab dia percaya Green River Killer ini tidak boleh berhenti membunuh apabila detektif telah menganggap keseronokan pembunuhannya itu telah berakhir pada tahun 1984. Tapi walaupun macam agak susah untuk mengatakan dengan pasti kalau si Ted Bundy ni betul ataupun tidak, detektif telah mendapati di mana sekurang-kurangnya terdapat 4 lagi mangsa yang ada kaitan dengan Green River Killer ini selepas tahun 1984. Dan untuk kes ini di mana Ted Bundy sedang membantu detektif untuk menangkap Gary Ridgway ni, ia telah menjadi satu ilham di mana watak Hannibal Lecter telah diwujudkan untuk filem Silence of the Lambs. Kepada korang yang mana suka tengok movie-movie yang psychological thriller pasal serial killer ni semua kan, aku pasti korang tahu movie Silence of the Lambs ni memang best. Kepada yang belum tengok lagi, yang mana minat cerita macam ni kan, genre yang macam ni, korang kena tengok guys, memang terbaik. Pada masa itu, pada akhir tahun 1984, saya ada menghantar transkrip temembual Ted Bundy kepada jabatan FBI. Saya mengharapkan mereka membacanya dan juga memberikannya semula dengan cadangan untuk temuduga seterusnya. Tetapi sebaliknya, Thomas Harris, penulis buku The Silence of the Lambs, yakin ia akan menghasilkan jalan cerita yang menarik. Jadi, dia telah menyalin idea daripada kerja saya dengan Ted Bundy. Dan dalam kredit filem tersebut, The Silence of the Lambs, FBI telah dikreditkan dengan memberinya idea apabila ia benar-benar daripada hasil kerja saya bersama Ted Bundy. Itu adalah apa yang dikatakan berkenaan dengan Ted Bundy membantu detektif yang telah menjadikan satu ilham untuk mewujudkan filem Silence of the Lambs. Temumbual antara detektif Dave Ratchet dan juga Robert Capel dengan Ted Bundy adalah satu aspek yang penting dalam mewujudkan teknik soal siasat untuk pembunuh-pembunuh bersiri ni tau. Sebabnya adalah jika satu soalan yang salah boleh menyebabkan penyiasat kehilangan kepercayaan kepada suspek, dan Ted Bundy dia mengecurkan detektif bertindak seolah-olah mereka memahami perjuangan yang dianggap oleh pembunuh bersiri itu. Dan Ted Bundy juga ada memberitahu kepada Robert Capel yang di mana orang yang melakukan beberapa pembunuhan berasa seolah-olah konon je tidak berdaya. So dekat situ ibarat Ted Bundy nak cakap lah yang pembunuh-pembunuh itu adalah orang-orang yang lemah dan juga tidak berdaya. Tetapi secara psikologikalnya itu juga boleh menjadi salah satu permainan psikologi di antara pembunuh bersiri. Dan akibatnya agak tak apa nak manis sebab ia akan membimbangkan masyarakat dan juga berjaya untuk membuatkan pembunuh itu mengelak daripada penguatkuasaan undang-undang dan memberikan mereka perasaan seperti yang mereka ni berpengaruh, influential lah lebih kurang So itu boleh jadi macam benda yang tak apa nak elok lah kalau jadi, betul lah kan. Dan Robert Capel juga telah menyatakan yang Ted Bundy dia ada menitik beratkan perkataan mangsa sebagai sesiapa sahaja yang telah dimanipulasi oleh pembunuh bersiri. Sebagai contoh, semasa seorang pembunuh dipenjarakan, pengawal dan juga sesama bandar-bandar yang lain, mereka boleh menjadi mangsa walaupun mereka berjaya untuk melarikan diri dengan nyawa mereka. So dekat sini kan, dalam minda Ted Bundy dia memang nak menunjukkan yang betapa dalamnya, betapa deepnya seorang pembunuh bersiri itu berfikir tau. Okay, so basically dekat sini Ted Bundy dia dah bagi the blueprint kepada pihak polis dan juga pihak detektif on macam mana nak settle masalah untuk semua pembunuh bersiri. Ia adalah satu benda yang tidak ada orang boleh expect guys untuk seorang pembunuh bersiri, bukan yang calang-calang, okay? The one and only Ted Bundy untuk membantu dalam kes ini. Dan Robert Capel ini juga dia sedar bahawa dia berada di bawah kawalan Ted Bundy semasa temuduga bersama The Green River Killer. Dan dia ada berkata, saya benarkan Ted Bundy untuk mengajar saya cara-cara untuk menemubual pembunuh bersiri. Dan cara dia adalah dengan menemubual dirinya sendiri seperti yang dia mahu ditemuduga. Lagi sekali guys, Ted Bundy dia punya teknik dia begitu deep, begitu in detail. Macam mana nak mencari serial killer dan juga macam mana hendak bercakap bersama serial killer ini. Dahsyat betul lah.
Bundy ada memberitahu detektif bahawa mereka mungkin bernasib baik untuk menangkap Green River Killer jika mereka mengajukan satu festival filem slasher yang berkonsep seperti drive-in. Okey, filem slasher ni basically macam filem ganas-ganas lah, filem-filem orang dewasa kan, okey, dan juga berkonsepkan drive-in di mana macam korang tahulah dekat US, kau bawa kereta kau pergi dekat padang mana tah, and then ada big screen kan, itulah konsep dulu lah, orang punya wayang lah pada time tu Dan Ted Bundy juga ada mencarangkan untuk menyediakan CCTV sebab dia percaya pihak berkuasa boleh menangkap pembunuh bersiri pada masa yang akan datang. Bukan Green River Killer sahaja, tetapi pada masa yang akan datang. Member pun tahulah, mesti akan ada ramai lagi lah serial killer pada masa akan datang kan. So dia cadangkan lah untuk sediakan CCTV dekat tempat wayang tu tau. Walau bagaimanapun, detektif kes Green River Killer ini telah menolak idea itu atas sebab-sebab tertentu. Mungkin diorang risaulah tentang keselamatan orang awam kan. Yelah, sebab nak tangkap serial killer agak risiko lah. Terdapat juga satu mitos budaya dekat sana di mana mereka percaya bahawa majoriti pembunuh bersiri mempunyai IQ yang tinggi. Dan pada hakikatnya, dengan purata IQ 94.5, mereka dikira sebagai agak rendah. Dan untuk IQ orang biasa pula, dia jatuh antara 90 sehingga 110. Dan walaupun IQ Ted Bundy jauh lebih tinggi daripada Gary Ridgway, dia masih lagi dapat memberikan pandangan tentang modus operandi Gary Ridgway. Memang saing-saing lah dengan style diri dia sendiri kan. So bagi dia macam, dia sedar lah walaupun Gary Ridgway punya IQ jauh lebih rendah daripada Ted Bundy, tetapi dia mempunyai minda seperti Ted Bundy, which is gempak lah. So dekat sini dia telah menunjukkan yang perasaan ketidakupayaan Ted Bundy dan juga Gary Ridgway ni telah menyatukan mereka lebih daripada tahap kecerdasan mereka. Jadi untuk taktik Gary Ridgway dia biasanya akan menyasarkan pelarian muda dan juga pekerja jalanan, terutamanya sebab kehilangan mereka itu mungkin akan kurang dilaporkan. Cuma dia akan sentiasa berhati-hati dan juga tidak pernah mengambil pekerja jalanan sebagai mangsa, melainkan mereka bersendirian, tiada sesiapa dengan mereka. Dan dekat situ dia akan memangsakan mereka. Selain itu, dia juga akan membeli tayar yang baru untuk kenderaannya apabila dia rasa yang dia telah meninggalkan jejak. Dan kalau salah seorang daripada mangsa dia mencakarnya untuk perlindungan, dia akan memotong kuku mereka dan juga menyembunyikan luka dia sendiri. Dan kadang-kadang tu melalui cara yang drastik, dia akan menyiramkan luka dia dengan asid bateri. Gila bye. Okey, sampai macam tu dia buat untuk cover line kan. Dahsyat betul lah. Gary Ridgway juga akan meninggalkan petunjuk yang mengelirukan di mana dia akan meletakkan puntung rokok di tapak pembuangan mangsa dia, walaupun dia ni bukan seorang perokok. Dan dia juga pernah mengaku yang dia pernah ada niat untuk membunuh ibu dan juga isterinya, tetapi dia tidak pernah melakukannya sebab itu akan meningkatkan lagi peluang untuk dia ditangkap. Gary Ridgway ni dia dikenali atas pelupusan mangsa dia di sepanjang Green River. Hanya beberapa batu daripada kampung halaman Ted Bundy di Tacoma. Jadi disebabkan kedekatan kedua-dua Gary Ridgway dan juga beberapa kesalahan Ted Bundy mungkin telah membantu Ted Bundy membuat persamaan antara pembunuhan-pembunuhan yang telah berlaku. Dan dekat situ Ted Bundy juga dia percaya bahawa Green River Killer itu mungkin dah mencuri perhatian ataupun spotlight daripada dirinya. Member rasa tercabar guys. Ego sudah tercalar. Berdasarkan penglibatan Ted Bundy dalam kes Gary Ridgway ni, seorang pengarah filem yang bernama Andrew Jones membantu untuk mencipta filem bertajuk Ted Bundy and the Green River Killer, iaitu sebuah filem pada tahun 2019 mengikuti kisah benar di mana para detektif mengenai kes Green River Killer ini dan juga percubaan mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pemikiran pembunuh itu melalui temu bual dengan Ted Bundy. So bila aku baca pasal kisah ni kan, di mana Ted Bundy telah membantu pihak detektif untuk menangkap serial killer yang bernama Green River Killer ni kan, dia sebenarnya bukanlah untuk mengurangkan kadar jenayah ke ataupun untuk menyelamatkan masyarakat ke apa tau, okey, tetapi melalui cerita ni dia telah menunjukkan Ted Bundy ni dia hendak menunjuk bahawa siapakah the real serial killer, siapakah yang paling pakar dalam benda ni, dengan memberitahu macam mana dia menjalankan segala pembunuhan dia, teknik dia, motif, modus operandi dia kepada pihak detektif yang telah membuatkan Ted Bundy sebagai salah satu pembunuh bersiri yang paling digeruni oleh semua orang.
Dia orang kata apa, ego game lah, ego game, nak tunjuk siapa yang lagi hebat macam tu lah kan. Itulah serial killer ni pun boleh tahan juga kan, ada pula competition kan. Okey, tetapi itulah, bila dia fikir macam tu, bila Ted Bundy fikir aku nak kena tunjuk dekat diorang ni macam mana aku berfikir sebagai serial killer untuk menangkap Green River Killer ni kan. Dia pun collab guys dengan detektif bukan YouTuber je guys boleh collab serial killer pun boleh collab jangan main-main. Belum lagi serial killer collab dengan serial killer lain kan, petak mak detektif polis semua Okey, tapi ya, bagi aku cerita ni memang menarik gila guys, sebab yalah, siapa boleh sangka Ted Bundy guys tolong pihak polis padahal member lah paling lansi dalam mahkamah siap jadi peguam sendiri kan, jadi orang ketiga lagi mat. Semua orang terpesona guys, terpesona, and secara tak langsung terus memberikan perhatian kepada Ted Bundy sendiri guys. Dia berjaya untuk membuatkan orang ramai pandang tinggi kat dia, walaupun dia tahu dia adalah seorang musibat yang paling dicari-cari oleh pihak polis. Dan itu sajalah untuk kisah hari ni. Aku harap korang terhibur. Aku memang terhibur bila aku baca cerita ni, and aku memang excited untuk sampaikan kisah ni kepada korang guys. Memang best. Dan kepada sesiapa yang belum lagi tengok cerita Silence of the Lambs kan, korang boleh tengok lah, okay? And siapa yang nak tengok tu, definitely korang enjoy, betul tak? Okay, memang best guys cerita tu. And sampai sini saja untuk kisah true crime pada malam ni. Aku harap korang terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tekan the bell notification guys. I really appreciate support. InsyaAllah I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum, take care, stay safe, bye bye.